Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada Dr. Atika dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kami nak membentangkan tentang tugasan kumpulan kami. Tajuk kami ialah sensasi dan perspeksi. Kes kajian kami ialah tentang halusinasi. Okey, kami mengambil kes kajian tentang sebuah video. Okey, dalam video tersebut seorang budak yang bernama Johnny yang mempunyai masalah halusinasi ini. Johnny sentiasa melihat dan mendengar suara bisikan yang tidak wujud secara realitinya. Oleh itu, Johnny mengalami gangguan mental kerana dia sentiasa murung dan bimbang tentang bisikan yang dia dengar dan bayangan yang dia melihat. Okey, secara umumnya halusinasi merujuk kepada individu yang mendengar suara bisikan, melihat atau merasa atau terbahu dengan sesuatu yang tidak wujud secara realitinya. Masalah halusinasi ini berlaku atas kesilapan dalam perspeksi. Contohnya perspeksi bentuk, corak dan objek. Dengan ini berlaku halusinasi penglihatan atau visual. Ini yang berlaku kepada Johnny dan Johnny mengalami penderitaan halusinasi. Okey, Johnny mengalami halusinasi penglihatan kerana dia melihat bayangan manusia yang tidak sebenarnya wujud dan dia boleh berinteraksi dengan bayangan tersebut sebenarnya tanpa dia tidak disedar. Okey, oleh itu seseorang yang mengalami masalah halusinasi mereka akan mengalami perubahan dan gangguan di dalam pemikiran, perasaan dan kelakuan, sama ada ia boleh menjejaskan kewarasan individu tersebut atau tanpa menjejaskan kewarasan individu tersebut. Okey, pada pendapat saya berkenaan dengan masalah yang dikaji iaitu halusinasi. Pendapat pertama saya ialah halusinasi merupakan gejala gangguan jiwa di mana klien mengalami perubahan sensori persepsi, iaitu klien merasa sensori palsu berupa suara, penglihatan, pengecapan, peradaban atau penghidupan yang tidak wujud. Okey, selain itu halusinasi juga gangguan persepsi sensori tentang sesuatu objek atau gambaran dan fikiran yang sering terjadi tanpa ada rangsangan dari luar, dapat meliputi semua sistem penginderaan. Pendapat ketiga ialah halusinasi menyebabkan seseorang hilang kemampuan manusia dan pembedakan rangsangan internal iaitu fikiran dan rangsangan eksternal iaitu dunia luar, dan ini menyebabkan seseorang itu mengalami penyakit mental yang melibatkan gangguan pada fungsi otak dan juga menyebabkan perubahan kepada proses pemikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang. Okay. Secara kesimpulannya, berdasarkan pendapat ini, seseorang yang mengalami halusinasi akan mengalami pelbagai masalah dan menyebabkan perubahan kepada diri sendiri juga, sebab halusinasi bukan sekadar mengganggu mental saja, dia juga mengalami secara fizikal juga, sebab bila kita mengalami masalah penyakit mental, kita tidak dapat membuat sesuatu aktiviti seharian dengan baik. Okey, sebab mereka akan mengalami perubahan dari segi pemikiran, perasaan, kelakuan, sama ada dia akan menjejaskan kewarasan mereka ataupun tidak menjejaskan kewarasan mereka. Okay, seterusnya kita tengok faktor yang penting dalam mempelajari tingkah laku dalam kes kajian ini. Okey, terdapat beberapa tingkah laku yang kami dapat pelajari daripada kes kajian ini. Salah satunya ialah tingkah laku konektif. Okey, tingkah laku konektif ialah tingkah laku yang berupa dorongan dalam diri individu tersebut, dan pendekatan konektif menekankan pada proses mental dalaman. Okey, maklumat atau info yang diterima akan diproses melalui pemilihan, perbandingan dan penyatuan dengan maklumat atau info yang lain yang sedia ada dalam ingatan seseorang itu. Penyatuan maklumat ini kemudian akan diubah dan disusun semula. Ini menyebabkan seseorang itu berfikir secara rasional dan bertindak segera untuk mengatasi masalah yang dialami oleh seseorang individu. Okey, contohnya dalam kes kajian ini, Johnny boleh berfikir dan bertindak segera supaya dia tidak akan mengalami halusinasi yang serius. Ini jelas menunjukkan bahawa hasil pemikiran seseorang bergantung kepada proses mental dalaman tersebut. Seterusnya, tingkah laku biarisme yang saya dapat melihat dalam kes kajian tersebut, kerana biarisme terbahagi kepada dua jenis, iaitu pelazman klasik dan pelazman operan. Pelazman klasik ialah jenis pembelajaran apabila organisma dapat melihat hubungan antara rangsangan neutral dengan rangsangan semula jadi, manakala pelazman operan pula ialah organisma menghasilkan sesuatu gerak balas kerana organisma itu mengoperate dengan persekitaran semula jadi. Okey, misalnya, dalam kes kajian tersebut, Johnny perlu melalui pelazman klasik dan pelazman operan supaya dia dapat berfikir secara rasional dan bertindak segera serta tidak mengalami halusinasi yang lebih serius yang boleh mengakibatkan gangguan mental. Kerana pelazman operan dan pelazman klasik merupakan satu jenis pembelajaran yang perlu setiap orang dilalui. Okay, untuk membentuk tingkah laku manusia, kita mempunyai beberapa faktor yang penting. Salah satu faktor adalah faktor biologikal. Faktor biologikal ialah sangat penting kerana
Kesemuanya fizikologi ini berkaitan dengan aktiviti otak dan sistem saraf kita. Pendekatan biologi mengaitkan tingkah laku seseorang individu dengan proses kimia dan elektrik yang berlaku di dalam tubuh badan manusia. Contohnya, dalam kes kajian tersebut Johnny mengalami halusinasi dan itu menyebabkan gangguan pada fungsi otak serta mengganggu aktiviti harian Johnny. Ini jelas menunjukkan bahawa faktor biologikal saling terkait dengan jiwa yang menguasai tubuh badan manusia. Seterusnya ialah faktor genetik. Okey. Faktor genetik ialah keturunan menjadi penyebaran perwatakan fizikal dari ibu bapa kepada anak-anak melalui gen mereka. Hai, sekarang saya ingin menerangkan penjelasan bagi soalan 3 iaitu kenal pasti asas biologi utama psikologi yang berkaitan dengan tingkah laku atau fenomena dalam video anda. Sebelum saya menerangkan asas biologi utama psikologi, saya ingin menerangkan apakah itu halusinasi sebenarnya. Halusinasi adalah gangguan persepsi yang kuat atas suatu peristiwa atau objek yang sebenarnya tidak ada. Menurut Kamus Dewan, halusinasi merupakan sensasi yang diciptakan oleh fikiran manusia seseorang tanpa adanya sumber yang nyata. Terdapat 5 deria panca indera yang amat berkehidupan dan dipengaruhi oleh penyakit halusinasi ini. Antaranya adalah penglihatan, pendengaran, bau, rasa dan sentuhan. Asas biologi utama psikologi yang terlibat dalam kes video kami adalah otak. Penyiasatan menyeluruh tentang bagaimana otak dan sistem saraf pusat mempengaruhi tingkah laku dipanggil psikologi biologi. Perkataan biologi ini berasal daripada bios dan logos yang bermaksud kehidupan dan kajian. Biologi ialah kajian saintifik tentang benda hidup. Psikologi biologi mengambil perspektif biologi untuk menganalisis kedua-dua tingkah laku manusia dan haiwan. Untuk persepsi halusinasi, otak berfungsi sebagai asas biologi utama psikologi berhubung dengan isu halusinasi ini. Otak terdiri daripada pelbagai komponen dan masing-masing mempunyai fungsi tertentu. Organ ini terdiri daripada berbilion-bilion sel saraf yang dipautkan dan pelbagai rangkaian sokongan. Tulang, tengkorak dan lapisan penutup yang dikenali sebagai meningis melindungi otak yang melekat pada saraf tulang belakang. Ini merupakan gambar raja otak kita, seseorang manusia. Cerebellum dan batang otak adalah 3 komponen yang amat penting dalam struktur otak. Bahagian terbesar otak dipanggil sebagai cerebellum. Otak kiri dan otak kanan adalah 2 bahagian cerebellum. Pergerakan di sebelah kiri badan dikawal oleh hemisfera kanan, manakala pergerakan di sebelah kanan diuruskan oleh hemisfera kiri. Bahagian otak yang memisahkan manusia daripada haiwan lain dipanggil cerebellum. Keupayaan manusia untuk berfikir, menganalisis, menakul, bahasa, kesedaran, perancangan, ingatan dan keupayaan visual adalah fungsi korteks cerebellum. Bahagian ini juga menentukan IQ atau capacity intelek seseorang. Daripada ini kita dapat tahu yang cerebellum ini amat memainkan peranan penting dalam persepsi halusinasi. Dalam cerebellum ini terdapat 4 bahagian yang amat penting, iaitu lobus frontal yang merupakan bahagian hadapan otak dan mengawal pergerakan, pertuturan, kelakuan, ingatan, emosi dan personality. Komponen ini juga menyumbang kepada proses mental termasuk penakulan, penyelesaian masalah, memilih dan merancang. Selain daripada itu, bahagian kedua adalah parietal lobe yang berada di bahagian atas bertanggungjawab mengawal persepsi deria dan keupayaan untuk memahami bagaimana objek berkaitan dengan ruang. Selain itu, lobus ini juga bertanggungjawab ke atas orientasi spasial atau pemahaman saiz, bentuk dan arah. Lobus temporal pula di sebelah itu yang terlibat dalam menguruskan emosi, ingatan dan pendengaran. Penghasilan pertuturan juga dipengaruhi oleh lobus temporal kiri. Lobus occipital yang terletak di bahagian belakang bertanggungjawab untuk memproses buta warna dan menerima maklumat visual. Ini merupakan bahagian-bahagian. Gambar raja ini menunjukkan bahagian-bahagian otak besar iaitu cerebellum. Keempat-empat bahagian ini dalam cerebellum amat penting
Dan jika salah satu bahagian daripada bahagian cerebrum ini mengalami kecederaan ataupun terdapat masalah dalam bahagian-bahagian tertentu, hal ini boleh menyebabkan pelbagai masalah seperti persepsi halusinasi juga. Halusinasi ini sangat terikat dengan kawasan cerebrum otak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahawa halusinasi berlaku apabila terdapat kesilapan dalam persepsi atau apabila terdapat input deria yang tidak betul. Bahagian atas cerebrum mengandungi parietal lobe yang bertanggungjawab untuk mengawal sensori deria dan keupayaan untuk memahami bagaimana item berkaitan dengan ruang. Akibatnya, jika parietal lobe otak mengalami kerosakan atau masalah, persepsi deria seseorang tidak akan tepat seperti yang sepatutnya. Walaupun halusinasi berada dalam lingkungan persepsi, namun begitu persepsi adalah proses di mana otak menangkap setiap pengalaman sensasi manusia yang diberikan dan menginterpretasikan maksud mesej yang dialami. Jika sensasi deria seseorang tidak berfungsi dengan betul, maka wujudlah masalah seperti gangguan ilusi dan gangguan halusinasi. Dalam video yang kami menjalankan kajian, watak Johnny mengalami beberapa jenis halusinasi seperti halusinasi penglihatan dan pendengaran. Penderita halusinasi penglihatan akan melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Objek yang dilihat oleh mereka biasanya manusia, benda atau cahaya. Dalam video ini, Johnny sering berpeluh semasa dia melihat seorang manusia di belakangnya, di cermin dan sebagainya, walaupun orang itu sebenarnya tidak ada dalam nyata. Penderita halusinasi pendengaran pula akan mendengar suara perintah atau ancaman yang sebenarnya tidak ada. Dalam video kami, Johnny sering mendengar suara seseorang daripada belakangnya walaupun tiada orang di belakangnya. Oleh itu, merawat bahagian otak jika terdapat kecederaan pada mana-mana bahagian otak boleh memperbaiki sensori deria seseorang manusia. Hal ini secara langsung akan membantu untuk mengelakkan gangguan dalam persepsi manusia seperti halusinasi. Itu saja penerangan bagi soalan 3. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Kaushalya, nombor matrik 272841. Saya akan teruskan dengan cadangan untuk menangani halusinasi. Cara untuk menangani halusinasi dengan pengurusan tekanan dan tidur yang lena. Emosi negatif yang sengit seperti tekanan atau kesedihan boleh menjadikan orang ramai terdedah kepada halusinasi. Begitu juga dengan keadaan seperti kehilangan penderiaan atau penglihatan dan dadah atau alkohol. Ia juga dipercayai bahawa proses mental yang beroperasi semasa halusinasi termasuk ingatan dan imej yang sukar dikawal oleh otak. Cara individu bertindak balas terhadap halusinasi mereka juga memberi kesan kepada perasaan mereka terhadap diri mereka. Dalam video tersebut, Johnny berasa sangat tertekan dengan peperiksaan dan tidak mahu meluahkan sebarang perasaan kepada sesiapa walaupun ditanya oleh ayah dan rakannya beberapa kali. Dia juga Selamat sejahtera, nama saya Kaushalya, nombor matrik 272841. Saya akan teruskan dengan cadangan seterusnya adalah mengatasi halusinasi adalah psikoterapi. Kajian telah dilakukan oleh IAR, Journal of Medical Science, tentang Decreasing Hallucination Response through Perspection Stimulation Group Activity Therapy in Schizophrenia Patients telah jelas bahawa terapi berkumpulan sangat membantu untuk menangani masalah halusinasi ini. Hasil kajian yang diperolehi menunjukkan bahawa kebolehan mengawal halusinasi kebanyakannya berada dalam kategori kurang sebelum terapi aktiviti kumpulan rangsangan persepsi dijalankan. Ini berlaku kerana semua responden tidak pernah mendapat pengetahuan tentang pengenalan halusinasi yang dialami dan cara mengawalnya. Andaian penyelidik adalah bahawa hasil pemerhatian keperluan untuk meningkatkan pengetahuan mangsa dalam mengatasi halusinasi mereka dan keperluan untuk terapi aktiviti berkumpulan yang kerap dan sokongan daripada jururawat. Berdasarkan video tersebut, setelah Johnny menjelaskan kepada rakannya bahawa dia mendengar suara dan imej seseorang memberi tahu dan menyuruh dia membuat sesuatu.
setelah rakannya menjelaskan bahawa perkara ini, cadangan seterusnya adalah mengatasi halusinasi adalah psikoterapi. Kajian telah Selamat sejahtera, saya Kirtana Anak Perempuan Balakrishnan dengan nombor matrik 272613 ingin menjambung pembentangan kes kajian kami yang bertajuk sensasi dan persepsi, secara umumnya halusinasi. Teori psikologi yang berkaitan dengan kes kajian kami yang kami pilih adalah mengenai pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif mengidentifikasikan pemikiran, perasaan dan tingkah laku akan membentuk reaksi terhadap apa yang difikirkan. Pendekatan kognitif juga berandaian bahawa keyakinan seseorang mempengaruhi emosi dan perilaku. Cara manusia berfikir itu terbagi kepada sama ada perkara yang difikirkan itu dapat membantu atau tidak membantu. Tingkah laku kognitif merujuk kepada cara kita berfikir dalam situasi tertentu yang mempengaruhi emosi dan fizikal yang akan mengubah tingkah laku. Andaian awal bagi teori ini adalah herotan kognitif, iaitu pemikiran tidak tepat yang akan menyebabkan tekanan psikologi. Keadaan ini juga akan membuatkan individu itu hilang sentuhan dengan realiti dan mereka menyeksa mental mereka untuk mencipta kepalsuan dalam fikiran mereka dan cenderung untuk mempercayainya. Daripada kajian video tersebut, kami dapati Johnny iaitu watak utama dalam cerita pendek tersebut mengalami gangguan mental kerana dia hanya memikirkan satu objek yang tidak wujud dalam realitinya dengan keadaan kelihatan objek itu di merata-rata tempat dan mendengar suara bisikannya. Walaupun objek itu tidak wujud secara realitinya dan kawan-kawan Johnny juga tidak dapat mengesan kewujudan objek tersebut, Johnny masih percaya bahawa objek itu memang wujud dan mengganggu kehidupan seharian Johnny walaupun imajinasi Johnny adalah palsu. Secara keseluruhannya, kita dapati bahawa pemikiran Johnny mempengaruhi perasaannya, iaitu Johnny berasa bimbang yang boleh membentuk reaksi terhadap apa yang difikirkan dan reaksi yang terbentuk terhadap pemikiran Johnny adalah kemurungan. Video animasi yang bertajuk Perception boleh juga dikaitkan dengan pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik menekankan cara fikiran, pengamatan serta interpretasi tentang suatu peristiwa atau kejadian dan juga mempercayai bahawa individu bertanggungjawab ke atas tindakannya. Berdasarkan kes kajian kami, Johnny, watak utama dalam video tersebut, rasa tertekan dengan gangguan halusinasinya. Berkaitan dengan humanism, ia juga berpendapat bahawa individu mempunyai kehendak bebas dan didorong untuk menggunakannya dengan cara mencari matlamat yang membolehkan mereka merealisasikan potensi terbesar mereka sebagai manusia. Apabila matlamat tidak tercapai seperti yang dijangkakan, maka ia akan membawa kepada kebimbangan dan juga kemurungan. Dengan cara yang baik, humanism menggalakkan pertumbuhan peribadi kerana ia menekankan nilai merealisasikan potensi dan aktualisasi diri, menjadikan alat yang berguna untuk kesedaran dan pertumbuhan diri. Selain itu, penambahbaikan komuniti dan masyarakat merupakan komponen utama dalam transformasi sosial humanism. Masyarakat mesti diwujudkan untuk menggalakkan sokongan sosial dan kesejahteraan individu agar orang ramai sihat dan utuh. Ini terbuktinya apabila Johnny bersetuju untuk mengikuti sahabat perempuannya untuk berjumpa dengan ahli terapi walaupun objek yang tidak wujud itu menghalang Johnny daripada mengikut sahabat perempuannya. Sekian daripada kami. Terima kasih.